Wa
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رأيت الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رأيت الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى
يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana wa taja ru'usina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala atba'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, kita akan masuk ke hadis yang keempat insya-Allah Subhanahu wa taala, iaitu hadis yang membicarakan tentang kelebihan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Kelebihan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Nahnu al-an fi ayyi shahrin ya jamaah? Fi Sya'ban. Nahnu al-an fi Sya'ban wa amamana takriban kam ayyam li syahri Ramadan? Kam ayyam takriban? Kam ayyam? Arba'at ayyam qabla wusulina ila syahri Ramadan. Arba'ah am khamsah? Wala khamsah? Khamsah wala arba'ah? Nahnu la nadri lianna syahra imma 29 wa imma 30. Okey, sekarang kita dah bulan Sya'ban, akan masuk bulan Ramadan. Nanti selepas bulan Ramadan nanti biiznillah akan bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah, kemudian kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Jadi ada satu kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan, iaitu pahala yang akan berlipat kali ganda bagi mereka yang beribadah pada 1 sehingga 10 Zulhijjah. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina ila sayyidina al-imam Abi Dawud As-Sijistani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sunanihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Bisanadihi عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah? Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Rawahu Abu Dawud. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah Ibni Abbas Ibni Abdul Muttalib Ibni Hashim Ibni Abdi Manaf Ibni Qusay Ibni Kilab Ibni Murrah Ibni Ka'ab Ibni Malik ibni Ka'ab ibni Malik ibni Nadr ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan al-Isma'i al-Ibrahimi alaihim jami'an salawatullahi wassalamuhum. Allahumma amin. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah merupakan sepupu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ayah Sayyidina Abdullah adalah Sayyidina Al-Abbas, yang mana Sayyidina Al-Abbas adalah adik-beradik dengan ayahda Nabi Sayyidina Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Jadi daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada daripada siang-siang manapun yang amalan soleh pada siang-siang tersebut lebih dicintai oleh Allah lebih daripada siang-siang ini. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam setahun ada beberapa waktu siang. Siang ni mula daripada subuh sampai maghrib. Sampai maghrib. Minal fajri ila al-maghrib. Ma min ayyam, ay mafish, la yujad, tidak ada mana-mana siang pun yang amalan soleh pada siang-siang tersebut lebih dicintai oleh Allah. Maksudnya bila Allah mencintainya, maksudnya lebih berpahala, lebih banyak pahala di sisi Allah Azza wa Jalla lebih daripada siang-siang ini. Siang yang mana satu? Hari mana satu? Baginda alaihi salatu wassalam maksudkan siang-siang 10 terawal dalam bulan Zulhijjah. Jadi kita pun dapat tahu di sini dalam setahun ada beberapa siang-siang hari yang pahalanya melebihi daripada mana-mana siang hari lain, iaitu siang hari 1 Zulhijjah sampailah siang hari 10 Zulhijjah. Al-yawmul 'ashir min syahri Zulhijjah, ma huwa al-yawm? Ma huwa al-yawm? Yawm Eid Al-Adha, hari 10 Zulhijjah, iaitu hari raya Korban. Jadi pada 1 Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah, iaitu hari raya Korban, siang-siang tersebut merupakan siang-siang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila maksudnya siang yang paling banyak sekali pahalanya dalam setahun adalah bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah. Lalu mereka, siapa mereka di sini? Para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya. Sahabat Nabi tanya, Nabi sebut dalam banyak-banyak setahun ni
siang yang paling Allah cintai adalah siang 1 Zulhijjah sampai siang 10 Zulhijjah. Lalu para sahabat Nabi tanya, kalau orang tu berjihad fi sabilillah, maksud dia keluar perang, berperang fi sabilillah pada hari-hari selain daripada 1 sampai 10 Zulhijjah, adakah orang yang berjihad fi sabilillah pun pahalanya akan kurang berbanding dengan orang yang beribadah pada 1 sampai 10 Zulhijjah? Sebab bila kita sebut jihad ni maknanya ibadah yang susah. Nak suruh berzikir senang, nak suruh jihad tak benar. Kita sebab kita hidup pula zaman tak biasa tengok perang. Dulu tak apalah hang tuah daripada biasa perang, hang tuah hang jebat. Lah ni kalau ajak jom kita pergi perang, anda sikit perut. Sikit perut bukan tak mau pergi, boleh. Sekadar 2-3 orang tu sekali pergi sikit perut. Kita tak berani sebab kita tak biasa. Jadi bila para sahabat dengar Rasulullah kata 1 sampai 10 Zulhijjah ni hari yang paling dicintai oleh Allah, maksud dia paling banyak pahala. Lalu para sahabat tanya pada Nabi SAW, habis kalau orang yang berjihad pada hari-hari lain, jihad pada bulan Syaban ke, Syawal ke, adakah pahala mereka yang berjihad pada hari-hari selain 1 sampai 10 Zulhijjah akan dikalahkan oleh pahala orang yang beribadah kepada Allah pada 1 Zulhijjah ke, 2 Zulhijjah ke, sampai 10 Zulhijjah? Kata Nabi SAW, baginda telah bersabda, jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya. Maksudnya siapa yang berperang fisabilillah pada bulan-bulan selain daripada 1 sampai 10 Zulhijjah, kalau ikut zahir hadis ni hatta pada bulan Ramadan, kalau ikut zahir hadis ni lah. Tapi tak pastilah kalau di sana ada dalil yang menunjukkan bahawa bulan siang-siang Ramadan lagi banyak pahala daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi kalau ikut zahir hadis ini, maknanya kalau siang Ramadan pun akan tidak sebanyak pahala 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau ikut zahir hadis ni lah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Sebab kadang-kadang dalam satu ucapan Nabi ada dalil lain yang menunjukkan makna yang terperinci, dipanggil takhsis. Jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang telah keluar dengan membawa jiwanya dan hartanya, lalu dia tidak pulang dengan membawa sesuatu pun daripada nyawa dan hartanya itu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sahih, dalam sunan beliau, Sunan Abi Dawud. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad fi sabilillah pada bulan-bulan lain, walaupun dia akan dapat pahala, tetapi pahala berjihad pada hari-hari lain tidak akan dapat menyamai pahala orang yang beribadah apa ibadah sekalipun pada mana-mana siang selain daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Maksudnya 1 sampai 10 Zulhijjah, siang hari itu adalah merupakan siang hari yang paling banyak sekali pahala berbanding dengan sepanjang siang selama setahun. Melainkan kata Nabi, kalau orang yang berjihad pada hari-hari lain, pada siang-siang lain, dia berjihad, dia bawa keluar jiwa dia bawa keluar harta dia. Memanglah orang zaman dulu bila pergi perang, mereka yang kena beli baju besi sendiri, pedang pakai duit sendiri, segala kelengkapan perang pakai duit sendiri. Zaman sekarang ni, tentera, peralatan perang, kereta kebal semua dibayar oleh kerajaan. Tapi zaman Nabi SAW dulu, nak pergi perang semuanya kena pakai duit sendiri. Sebab tu dalam hadis dalam Arba'in Nawawiyah disebut golongan Al-Asy'ariyun bertemu dengan Nabi SAW, minta kepada Rasulullah, ada tak sumbangan yang Rasulullah nak bagi pada kami, sebab kami nak terlibat dalam perang tapi duit nak beli perlengkapan perang tak cukup. Kok ada sumbangan? Kami nak pergi perang ni, kenderaan tak ada, kok ada unta? Bagi kat kami sebab kami nak guna unta itu sebagai kenderaan nak pergi perang. Rasulullah kata tak ada.
Tak ada. Akhirnya mereka pulang dalam keadaan gembira? Tidak. Mereka pulang dalam keadaan sedih. Kalau kita, alhamdulillah, memang tak mau pergi pun. Sajalah kau tak tanya lagi, nampak teruk sangat, tanya pergilah. Tapi harap-harap tak ada. Bukan tak mau pergi, tak ada kenderaan. Tapi sebenarnya memang tak mau pergi pun. Contoh kan, sebab siapa nak pergi perang? Pergi perang bukan pergi makan angin kat Langkawi, kan? Jadi orang dulu bila mereka pergi perang, mereka akan keluarkan segala kewangan mereka dan juga nyawa mereka sendiri, sebab mereka pergi membawa nyawa dan harta mereka pergi ke medan perang. Kata Rasulullah, melainkan satu orang yang dia keluar daripada rumah dia, bawa jiwa dia, bawa nyawa dia, bawa harta dia untuk pergi ke medan perang, kemudian dia tak balik dah. Maksud dia syahid di medan perang. Barulah orang ini pahalanya mengatasi satu orang yang beribadah pada 1 Zulhijjah contoh. Baru mengalahkan. Maksud dia, kalau dia selamat dalam perang tu, dia dapat pahala. Mungkin tangan kudung dah, mungkin kaki dah kena tusuk dengan anak panah dah, balik tapi selamat, pahala dapat, tapi tak dapat mengatasi satu orang yang beribadah. Sebut contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pada 1 bulan Zulhijjah. Kawan tu duduk dalam ekor lagi selawat, yang seorang lagi ni dalam perang. Tapi pahala orang yang beribadah pada 1 sampai 10 Zulhijjah mengatasi pahala orang yang beribadah dengan apa ibadah pun pada bulan-bulan yang lain, melainkan hanya kalau orang itu beribadah iaitu dengan cara dia terlibat dalam perang dan dia syahid di medan perang. Maknanya menunjukkan 1 sampai 10 Zulhijjah merupakan siang-siang hari yang kita kena tulis dalam diari kita, tulis dalam catatan kita. Tak boleh lepaskan peluang untuk beribadah kepada Allah daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Antara ibadahnya apa dia? Berpuasa sunat. Sebab tu yang terbaik, kalau boleh tanam azam daripada hari ni lagi, tu dia. Lah ni Ramadan tak masuk lagi, tak apa, tanam siap-siap. Innamal a'malu binniyat. Amalan ni dikira dengan niat. Kita niat nak buat benda baik, akan datang Tuhan bagi pahala dah. Kok tiba main satu saja, tak larat, tak apa, lepaslah niat, dapat dah. Niat dulu. Tapi kalau dah niat, aku niat saja sampai aku tak puasa dah, tu tak tahulah. Malaikat nak tulis apa saya tak tahu. Jadi kita niat daripada Allah ni lagi, kalau boleh daripada 1 Muharram 1 Zulhijjah tu kita mula straight puasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah, dan kita pun puasa juga pada 10 Zulhijjah. Ya? Betul, boleh tahu tak? Boleh tahu. 10 Zulhijjah nak puasa tak? Tak mau awak tak mau puasa? Tak mau beribadah ke? Tak boleh puasa sebab 10 Zulhijjah hari raya. Antara hari yang diharamkan berpuasa adalah hari raya Korban, hari raya puasa, dan juga 3 hari Tasyriq. Hari Tasyriq apa dia? Hari yang ke 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Jadi hari-hari ni Allah tak bagi kita puasa. Jadi bila Tuhan tak bagi, kita tak boleh puasa lah. Jadi kalau kita tidak berpuasa pada hari itu, kita akan dapat pahala sebab kita menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada 1 sampai 9 serta 10 Zulhijjah kita memperbanyakkan ibadah, khususnya puasa, iaitu pada 1 sampai 9 Zulhijjah, khususnya pada hari 9 Zulhijjah. Hari 9 Zulhijjah jangan dilepaskan untuk berpuasa sunat bagi yang boleh berpuasa sunat lah. Kalau adik-adik perempuan di belakang tiba-tiba hari itu la ilaha illallah tak boleh puasa pula, duk niat dah dekat 2-3 bulan dah nak puasa, mai tak boleh puasa pula, jadi dapat pahala sebab saya tak berpuasa kerana Allah tak bagi saya puasa. Sebab tu orang perempuan dia beruntung, mereka tak buat apa pun dapat pahala. Kita orang lelaki kena buat baru dapat pahala. Mereka bila mereka tak boleh semayang, mereka kata tak boleh semayang, jadi dia orang tinggal semayang dapat
dapat pahala. Depa semayang masa tu pula berdosa. Kita tinggal semayang pasal. Okey. Jadi 1 sampai 10 Zulhijjah jangan dilepaskan peluang untuk beribadah sebab pahalanya mengatasi pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Okey. Tengok senang tak? Duduk dalam aircon selawat, duduk dalam aircon sembahyang sunat, duduk dalam aircon baca Quran. Dapat pahala lebih daripada orang yang orang perang ni dalam aircon kah? Koklah panas kot nah. Kita pun dalam aircon, kita perang dalam aircon. Tak ada dah perang bukan dalam aircon. Hang jangan hantam teruk sangat, hantam sikit-sikit kot lah. Tak larat ni. Tak ada. Perang ni memang jenuh. Perang ni memang sangat menakutkan, sangat berisiko. Tak ada dah orang perang dalam aircon. Perang pun semuanya serba menakutkan. Tetapi pahala orang yang beribadah daripada 1 sampai 10 Zulhijjah mengatasi pahala orang yang berjihad fi sabilillah, tetapi tidak pula syahid di medan perang. Habis tu kita kena bercita-cita kan nak pergi perang, nak pergi hantam orang, tak boleh. Nabi SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu was'alullahal afiyah. Jangan kamu bercita-cita nak bertemu dengan musuh dan mohonlah kepada Allah untuk kamu diselamatkan. Sebab tu kita orang Islam, kita tak ada cita-cita. Aku tengok orang Cina ni, aku geram sungguh lah. Kalau dapat berjihad hang siap. Tak boleh. Sebab kita mengharapkan benda begitu, kita mengharapkan nak bertemu musuh bercanggah dengan kehendak Nabi. Sebab ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Habis perang fisabilillah ni tujuan untuk apa? Untuk pertahanan. Kalau ada orang yang nak buat zalim dengan kita, ada orang bukan Islam daripada negara lain nak serang Malaysia, wali'azubillah, minta diselamatkan. Kalau berlaku la qadarallah, masa tu kita akan sanggup berjihad fisabilillah untuk pertahankan agama dan juga tanah air kita. Negeri Kedah ni negeri jihad. Kalau ikut dalam sejarahnya, berapa banyak perang berlaku di negeri Kedah untuk pertahankan umat Islam daripada diserang oleh Siam. Kalau ikut sejarahnya, tok nenek kita ni, tok nenek kita orang Kedah kan? Jangan komen kita orang Sikiak. Orang Sikiak lot. Elok lagi. Saya pun orang sini walaupun kadang-kadang tu campur-campur lah. Maknanya tok nenek moyang kita dulu ni orang berjihad fisabilillah. Bahkan mungkin ada di kalangan tok nenek moyang kita dulu ni yang syahid di medan perang di bumi Kedah. Jadi maknanya kita tak bercita-cita nak pi buat zalim dengan orang, tapi kalau orang datang buat naya kepada agama kita dan juga tanah air kita, kita akan sanggup berkorban atas dasar perintah Allah Azza wa Jalla. Okey, kita tengok hadis yang kelima pula. Kelebihan doa selepas wuduk dan salat sunat wuduk. Maknanya tiap-tiap hari kita boleh amalkan hadis yang ada dalam kitab ni. Setiap hari kita akan dapat pahala yang berganda-ganda, sedangkan amalannya sangat mudah. Wa anhu bihi ila sayyidina al-Imam Muslim bi sanadihi an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at nawbati farawwahtuha bi'ashi فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر رضي الله تعالى عنه قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم.
Wa fi riwayat Tirmidzi radhiyallahu taala anhu bisanadina ilaihi wa bisanadihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'. Kita tengok terjemahan bagi hadis ini daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, kami satu ketika dahulu telah dipertanggungjawabkan untuk mengembala unta. Maka datanglah giliran saya untuk mengembala. Lalu saya pun telah menghantar unta pulang ke kandang pada waktu petang. Kalau ikut kisah ni berlaku sewaktu Nabi dan juga para sahabat bermusafir, bukan berada di Madinah ketika itu. Mungkin Nabi masa itu dalam perjalanan balik atau pergi ke perang, atau dalam permusafiran menunaikan umrah atau haji, wallahu taala a'la wa a'lam. Cuma disebut ketika itu Nabi berada dalam permusafiran. Jadi bila bermusafir, antara kenderaan utama adalah unta. Jadi unta tu perlu diselia, perlu dijaga rapi. Lalu para sahabat telah membuat jadual. Okey, hari ini daripada jam sekian sampai jam sekian, siapa nak kena jaga unta? Nak bagi dia makan ke apakah? Jadi akhirnya sampailah giliran Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu untuk menjaga unta. Sebab tu disebut sini kami satu ketika dahulu, maksudnya sewaktu kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu permusafiran, saya telah dipertanggungjawabkan untuk mengembala unta. Kami, maksud saya dan juga para sahabat yang lain, dipertanggungjawabkan untuk mengembala unta. Maka datanglah giliran saya untuk mengembala, lalu saya pun telah menghantar unta pulang ke kandang, pulang ke tempat untuk unta tidur lah. Sebab masa tu bermusafir, mana ada buat kandang siap-siap. Kandang ni selalunya bila duduk di dalam kawasan tempat tinggal kita. Jadi dihantar pulang ke kandang pada waktu petang. Bawa balik, dah bagi makan semua, letakkan di satu tempat khusus untuk unta tu tidur di situ. Lalu secara tidak disangka-sangka saya telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berdiri berbicara kepada manusia yang ada bersama baginda. Jadi kata Sayyidina Uqbah, saya duk bawa balik unta, daripada jauh saya nampak Nabi berdiri memberikan ucapan kepada para sahabat. Sebab memang semuanya bersama dengan Nabi dalam pemusafiran tu. Tapi taklah Nabi tiap-tiap hari duk bercakap, duk buat majlis. Jadi satu ketika tu, suatu Sayyidina Uqbah duk bawa balik unta, beliau nampak daripada jauh Rasulullah sedang berdiri dikelilingi oleh para sahabat. Tengok apa kata Sayyidina Uqbah, lantas saya telah mendapati daripada sabdaan baginda sekian. Maknanya Sayyidina Uqbah lepas hantar unta terus pergi kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun kita dapat satu pengajaran. Para sahabat Nabi ni ada saja peluang nak dengar sabdaan Nabi, mereka akan ambil peluang. Jadi kita pula begitu. Ada saja peluang untuk hadir dalam majlis mendengar sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dilepaskan peluang, sebab kita adalah orang yang jatuh cinta. Bila orang jatuh cinta, dia nak dengar ucapan orang yang dia cintai. Macam orang yang berkasih lah, yang tak ikut SOP tadi tu. Tiap-tiap hari mesej apa khabar, mayang duha tak lagi. Bukan nak tanya sayang duha pun, saja buah sembang. Makan tak lagi ke puasa? Sebab apa? Sebab dia nak dengar jawapan tu. Sebab dia, kalau dia tak suka kawan tu, ada tak nak tiap hari nak tanya kawan tu? Sebab dia tak kenal.
Orang yang jatuh cinta pada Nabi SAW, dia akan ambil peluang untuk sentiasa nak dengar tentang Nabi. Sikit-sikit tentang Nabi, sedikit tentang Nabi. Jadi begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Uqbah. Kalau kira-kira boleh ya. Allah, berjalan sekali dengan Nabi, lagi dengar lah. Lagi ada lah kot terdengar. Tak ada peluang, pergi terus. Begitu juga kita kena ada perasaan seperti ini. Lalu Sayyidina Uqbah Ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa beliau sebabkan terlambat tadi, mana nak tahu, Rasulullah bukan dah beritahu jadi ada masjid main kebetulan Rasulullah duduk menyimbang dengan para sahabat. Sayyidina Uqbah kata, tu dia Nabi duduk menyimbang, tak boleh jadi. Pi terus kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Uqbah, saya telah mendapati daripada sabdaan baginda, sebab tak dengar daripada awal. Hak yang Sayyidina Uqbah dengar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada daripada sebarang muslim pun, maksud tidak ada daripada seorang, tidak ada daripada mana-mana muslim pun yang berwuduk lalu dia memperelokkan wuduk dia, berwuduk dengan sempurna, cukup rukunnya, cukup syaratnya. Kemudian dia berdiri lalu dia melakukan salat sebanyak 2 rakaat. Maksud dia sembahyang sunat wuduk. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita radhiyallahu taala anhu, siapa saja yang berwudu kemudian dia sembahyang apa saja sembahyang, hatta sembahyang fardu sekalipun, dia akan dapat juga pahala melakukan salat wudu. Jadi contoh kalau kita lepas ambil wudu nak pergi masjid, tengok-tengok orang dah qomat, tak apa, kita sembahyang zuhur, kita akan dapat juga pahala berwudu, solat wudu. Sebab sembahyang sunat wudu ni macam sembahyang sunat tahiyatul masjid. Asal masuk masjid hang sembahyang sunat ke, hang sembahyang fardu ke, hang sembahyang qada ke, hang dapat tahiyatul masjid. Begitu juga sembahyang sunat wudu. Asal hang dah lepas wudu, hang masuk, hang sembahyang 2 rakaat ke, 3 rakaat ke, berapa rakaat ke, hang dapat pahala sembahyang wudu, walau sembahyang yang kamu lakukan itu adalah sembahyang fardu sekalipun. Nabi SAW sebut, tidak ada daripada sebarang muslim pun, tidak ada daripada seorang muslim pun yang berwudu lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia berdiri lalu dia melakukan salat sebanyak 2 rakaat. Ni kalau dia sembahyang 2 rakaat lah. Kalau contoh dia pergi masjid nak sembahyang maghrib, dia terlewat sikit, dia ambil wudu, lepas tu lepas dia ambil wuduk tak kering lagi lah. Kalau wuduk dah kering tak jadi dah. Sembahyang sunat wuduk ni dia selepas wuduk kita sembahyang terus, sekira-kira wuduk tak kering lagi. Dia contoh dia main masjid, senap perut, sakit perut, dia pun ambil dia masuk beli ayam, lepas tu dia ambil wuduk, dia masuk masjid, orang dah sembahyang maghrib, jadi dia sembahyang bukan 2 rakaat, dia sembahyang 3 rakaat. Ikutlah sembahyang apa. Cuma di sini Nabi datangkan contoh melakukan salat sebanyak 2 rakaat. Lalu dia menghadap 2 rakaat tersebut dengan jantungnya dan wajahnya. Maksudnya dia melakukan salat itu betul-betul sempurna. Macam kita lah, kita bila dengar satu ucapan, kita akan menghadapkan wajah kita kepada yang bercakap, kemudian jantung hati kita juga fokus dengan apa yang dia cakap. Jadi begitu juga orang yang mendirikan salat tadi, kalau dia menjadikan wajahnya, hatinya, seluruh tubuhnya fokus kepada salat tersebut, apa yang akan dijanjikan kepada dia? Kata Nabi SAW, melainkan syurga telah wajib untuknya. Tak akan ada orang buat macam ni, melainkan syurga telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang tersebut. Sepanjang hidup kita ni, pernah tak lepas wuduk kita sembahyang? Sepanjang hidup kita lepas ambil wuduk pernah sembahyang tak? Kau tak pernah? Hampa dia betul. Lepas ambil wuduk, lepas sembahyang tak? Maksudnya kita sudah diberikan nikmat, iaitu Nabi kata wajib orang tu dapat syurga. Maksudnya kita adalah calon ahli syurga. Sebab kita telah mengamalkan hadis ini, iaitu mengamalkan 2 rakaat selepas sunat, selepas berwuduk. Bila Sayyidina Uqbah dengar hadis ni, beliau iaitu Sayyidina Uqbah bin Amir telah berkata,
Maka saya telah berkata, alangkah bagusnya sabdaan ini. Hui, seronoknya. Ambil wudu, lepas tu sembahyang 2 rakaat, lepas tu dapat pahala, iaitu dijanjikan dengan syurga. Maka tiba-tiba ada seseorang di hadapan saya berkata, sabdaan yang sebelumnya adalah lebih bagus lagi. Kamu main lewat tadi, saya dengar sabdaan sebelum tu lagi bagus daripada sabdaan yang bagus ni. Dua-dua bagus, tapi yang kamu tak dengar tu lagi bagus, lagi bagus daripada yang kamu dengar tadi. Maka kata Sayyidina Uqbah, saya pun memandang kepadanya, pada orang yang sebut tu, siapa dia ni? Rupa-rupanya orang tersebut adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau iaitu Sayyidina Umar telah berkata, sesungguhnya saya telah melihat anda datang sebentar tadi. Masa kamu mai tadi, hantar unta mai ke kami tu, saya tengok kamu mai. Saya perasan kamu mai kepada kami. Baginda sebelum anda tiba tadi telah bersabda, tidak ada seorang pun daripada kamu semua yang berwudu. Lalu dia menyampaikan, atau yang baginda sabdakan adalah memanjangkan. Jadi sama ada yang Nabi sebut menyampaikan atau yang Nabi sebut memanjangkan. Menyampaikan wudu atau memanjangkan wudu. Maksud dia apa? Maksud dia isbaghul wudu. Dia berwudu, dia melebih-lebihkan basuhan. Bila basuh muka tu, dia lebih sampai kena atas kepala dia sikit, di bahagian leher-leher ni sikit. Kalau basuh tangan, bukan takat siku, lebih sampai ke atas sikit. Kalau basuh kaki tu sampai ke betis. Kalau sapu kepala tu sapu semua sekali. Jadi orang yang dia berwudu dan dia melebih-lebihkan wudunya, iaitu dalam istilah fiqh kita panggil isbaghul wudu. Kemudian selepas dia berwudu secara demikian, dia berkata pula, iaitu dia berdoa pula selepas itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Yang bermaksud, saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, melainkan telah dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang jumlah pintu-pintunya adalah sebanyak 8 buah. Syurga ni ada 8 buah pintu. Macam satu rumah besar ada 8 pintu nak masuk dalamnya. Macam kita dalam dewan ni berapa pintu? 1 mungkin 2, 3. Hanya itulah lebih kurangnya. Syurga ni ada 8 pintu yang daripada 8 pintu itu kita boleh masuk ke dalam syurga. Jadi siapa yang sebut selepas dia berwuduk tadi, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Kalau kita nak amalkan, kita tambah sikit sayyidana wa anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, melainkan akan dibuka ke 8 pintu syurga tadi untuk kita. Sewaktu kita nak masuk syurga nanti, Allah persilakan kita masuk dengan penuh istimewa untuk kita dapat masuk. Kata Nabi, dia akan memasuki syurga daripada sebarang pintu-pintu yang dia mahu. Dah 8 terbuka, ikutlah nak masuk ke pintu mana pun tak apa. Kalau kita masuk syurga ni dengan 1 pintu pun dah seronok dah. Contoh nak masuk syurga, ada 8 pintu, 7 katuk, 1 buka. Seronok tak? Tak kira lah, yang penting buka. Kalau 8 katuk, sayang, ni dah lepas titian surat, awak tak boleh masuk. Apa pula dah, kan? Buka 1 pun kita tak kisahlah. Ini dibuka ke 8-8 sekali. Mai kibaruz zuwar. Ini orang kehormat masuk syurga Allah. Buat apa yang sampai Allah muliakan sampai begitu sekali? Berwudu secara berlebih-lebihan. Maksudnya dia memanjangkan basuhan. Kemudian dia hanya sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia mengucapkan 2 kalimah syahadah, disebabkan padanya nama Allah dan padanya nama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah buka ke 8 pintu untuk dia masuk ke dalam syurga tersebut. Ini hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam satu riwayat lagi, Rasulullah bersabda di musa yang ke-17 tu,
Barang siapa yang telah berwuduk lalu dia telah memperelokkan wuduk, kemudian dia telah berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nescaya telah dibukakan untuknya 8 buah pintu-pintu syurga. Dia akan memasuki syurga daripada sebarang pintu-pintu yang dia mahu. Jadi ada sedikit tambahan dalam riwayat yang lain, iaitu doa lepas wuduk yang kita amalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Asalnya kita amalkan, harap-harapnya amalkan. Rugi kita berwuduk tiap-tiap hari, tiba-tiba tidak pula mengamalkan doa ini. Jadi senang tak nak doa ni? Berapa kos kena bayar tak baca doa ni? Kena bayar RM10 ke RM20 ke? Hang nak baca Alhamdulillah, amai 100 dulu baru boleh baca. Free. Senang tak? Senang. Tapi apa yang Allah akan bagi, dibuka ke-8 pintu untuk kita. Jadi maknanya amalan sangat mudah tetapi pahala sangat melimpah ruah. Sebab apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebab itu, kerana sifat Rahman Allah yang sangat-sangat besar, dan kerana kamu adalah umat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okay, kita lihat hadis yang seterusnya. Macam laju ya. Memang laju lah, sebab kita punya majlis bukan 23 jam. Hadis yang ke-6, berwuduk sebelum ke masjid. Jadi adik-adik ambil peluang, jangan kita ke masjid ambil wuduk di masjid. Kalau boleh ambil wuduk di rumah lagi. Tapi di sini adakah ke semua ambil wuduk di masjid? Di asrama ada tempat wuduk? Ambil wuduk di tempat asrama sebelum mai ke, ni kira masjid mana? Surau. Ni surau ni. Sebelum mai ke surau, balik ambil wuduk dahulu di rumah masing-masing ataupun di tempat mandi di asrama masing-masing. Kita tengok apa kelebihan orang yang berwuduk sebelum ke masjid atau ke surau dan sebagainya. Wa anhu bihi ila sayyidina al-Imam Muslim bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Kalau kita tersebut tentang Sayyidina Abu Hurairah, elok kita doakan untuk beliau dan juga ibu beliau. Sebab Sayyidina Abu Hurairah pernah kata dalam Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, Imam Al-Bukhari himpunkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab tu Imam Al-Bukhari datangkan satu ucapan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah, beliau memohon keampunan, beliau memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa beliau, dosa ibu beliau. Sebab ayah Sayyidina Abu Hurairah tak masuk Islam. Yang masuk Islam ibu beliau. Cuma ayah Sayyidina Abu Hurairah ni saya tak tahu cerita dia. Adakah beliau meninggal sebelum Islam sampai kepada beliau, mereka termasuk Ahlul Fatrah atau macam mana, saya tak tahu. Tapi ibu beliau tidak beragama Islam pada asalnya, tapi Sayyidina Abu Hurairah lah yang berdakwah kepada ibu beliau. Berdakwah akhirnya ibu beliau masuk Islam disebabkan dakwah dan juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Abu Hurairah minta ibu beliau masuk Islam, ibu beliau tak mau. Satu hari itu beliau ajak lagi, ibu beliau maki Rasulullah. Sedih sangat Sayyidina Abu Hurairah ni. Bagi tahu kepada Rasulullah, Rasulullah tiap-tiap hari saya ajak ibu saya masuk Islam tapi dia tak mau. Hari ni dia sebut tentang kamu yang tak elok ya Rasulullah. Kalau kita amboi. Dia cakap lebih kurang aku tak kena kan? Contoh kan? Kau angkat tangan lagi. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada ibu saya. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada ibu Sayyidina Abu Hurairah. Tengok Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah cerita, ibu beliau maki Nabi. Sayyidina Abu Hurairah minta Rasulullah doakan agar Allah bagi hidayah.
Ada tak Rasulullah kata, nantilah bagi saya puas hati sikit. Geram. Nanti besok saya doa. Hari ni tak boleh lagi, geram. Boleh dia maki saya. Dia tak tahu kan saya Nabi. Dia tak tahu saya ketua Madinah. Dah lah duduk Madinah. Duduk tempat orang tak mau dengar cakap orang kalau kita. Tapi tak, Nabi adalah ana rahmatul muhdah. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kamu. Sebab tu bila kita belajar tentang Nabi, kita jadi malu untuk jadi seorang yang keras. Macam mana kita kata kita sayang Nabi? Macam mana kita kata kita nak ikut Nabi tapi perangai tak macam Nabi pun? Sebab tu dengan kita belajar tentang Nabi ni, sebenarnya dia menarik kita untuk mengikut seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibu Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah pun balik semula ke rumah, ketuk pintu, ibu beliau kata, siapa? Kata Sayyidina Abu Hurairah, sayalah Abu Hurairah. Kata ibu beliau, tunggu sebentar. Ibu beliau mandi dengan bunyi air mandi, bunyi syeh begitu mandi. Kemudian buka pintu, terus ibu beliau sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak pasal. Tadi baru lepas maki. Kau nak balik, hang nak dengar lagi? Ada lagi buah tak habis sebut ni. Tak. Terus maknanya Allah mengkabulkan doa Rasulullah SAW, lalu Allah memberikan perasaan hati ibu Sayyidina Abu Hurairah untuk berfikir tentang kebenaran agama Islam. Lalu ibu beliau memeluk agama Islam. Kalau ikut dalam Al-Adabul Mufrad, diceritakan kisah pengislaman ibu Sayyidina Abi Hurairah ni di bawah tajuk memohon doa kepada ibu yang beragama Kristian. Kemudian dia datang dengan cerita ni. Saya cuba cari apa agama ibu Sayyidina Abi Hurairah sebelum masuk Islam. Tak jumpa, takat dia baca tak jumpa lagi. Melainkan seakan-akan isyarat daripada Sayyidina Imam Al-Bukhari yang menyatakan kisah ni di bawah tajuk mendoakan ibu yang beragama Kristian agar masuk Islam. Seakan-akan Imam Bukhari nak beritahu ibu Sayyidina Abi Hurairah beragama Kristian awalnya. Dan kalau tengok pun ada munasabah sebab Sayyidina Abi Hurairah asal daripada Yaman. Orang Yaman masa zaman tu mereka beragama Kristian. Mungkin ibu beliau beragama Kristian dan akhirnya memeluk agama Islam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dalam Al-Adabul Mufrad memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa beliau dan dosa ibu beliau, serta mengampunkan dosa siapa sahaja yang memohon keampunan untuk beliau dan ibu beliau. Jadi para ulama sebut kalau kita tersebut tentang Sayyidina Abu Hurairah, ambil peluang untuk kita berdoa, ya Allah ampunkan dosa Sayyidina Abu Hurairah dan ibu Sayyidina Abi Hurairah, supaya kita pun termasuk di dalam doa Sayyidina Abi Hurairah. Doa seorang sahabat Nabi ni insya-Allah makbul. Jadi kalau kita mendoakan Allah ampunkan kesilapan beliau dan ibu beliau, moga-moga berkat doa Sayyidina Abi Hurairah yang memohon agar Allah mengampunkan dosa siapa saja yang memohon keampunan untuk beliau dan juga ibu beliau, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Tapi tak baca hadis lagi kan? Tak baca hadis lagi. Kita baca hadis terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa saja yang telah bersuci di rumahnya, maksudnya dia telah berwudu, dia telah mensucikan diri dia daripada najis dan juga hadas. Sebab nak sembahyang tak boleh kalau kita menanggung najis dan juga masih berhadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesiapa sahaja yang telah bersuci di rumahnya, kemudian dia telah berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah untuk dia menunaikan satu
Solat fardu daripada fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah. Daripada rumah dia berwuduk terlebih dahulu, dia bersihkan diri daripada najis, dia sudah selesai untuk melakukan solat, dia pun berjalan daripada rumahnya pergi ke masjid atau ke surau. Apa yang akan berlaku? Kata Nabi SAW, nescaya 2 langkahnya. Secara adatnya daripada asrama ke sini, adik-adik berjalan mana? Kan semua jadi uli-uli terbang makan ni. Kalau terbang tu, mohonlah, ya Allah, janganlah cerita kat orang kan, karamat saya, bagi turun sikit kan. Biasanya kita berjalan, secara adatnya begitu. Nescaya 2 langkahnya. Bila berjalan, kiri kanan, kiri jalan tok-tok sampai ke masjid, ke surau. Nescaya 2 langkahnya, salah satunya akan menggugurkan satu dosa, dan langkah yang satu lagi akan mengangkat satu darjat. Maksudnya setiap langkah kita itu membawa kepada pengampunan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, dan menyebabkan diangkat darjat kedudukan kita di syurga Allah Ta'ala kelak. Jadi bayangkan setiap hari daripada rumah, daripada hostel kita nak mai ke surau ni atau mai ke masjid, berapa banyak kali kita berjalan, berapa banyak langkah. Sebanyak itulah akan diampunkan dosa-dosa kecil kita, dan sebanyak itu jugalah semakin tinggi kedudukan kita di syurga Allah Ta'ala kelak. Tapi kalau dia ambil wuduk di masjid, orang kata awak tak ambil wuduk, malas dia segan. Sampai masjid baru ambil wuduk, dia berjalan tak dapat apa, rugi. Jadi Nabi SAW memberitahu, siapa yang berjalan daripada rumahnya dalam keadaan dia telah pun bersiap, selesai wuduk, dan dia berjalan ke masjid, setiap langkahnya itu membawa kepada pengampunan dosa dan juga diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang mudah, bukan payah pun ambil wuduk. Tapi kalau dah ambil wuduk sampai masjid sikit perut, ambil wuduk balik lah. Nak buat macam mana? Dia insya-Allah dapat dah. Cuma dia dapat lebih lah, dia dapat pahala 2 kali wuduk. Baik, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada lagi 4 minit lagi Hadis yang ke-7, hari Jumaat kena pula kan. Kena pula, dan lagi ni, dan lagi. Tadi rasa mandi pun terlupa niat mandi Jumaat ni. Saya rasa tadi mandi tak ada niat mandi Jumaat, duk kalut daripada Sungai Petani nak main di sini. Takut tak ada. Mandi dah. Jangan kata tak mandi pula kan. Mandi dah. Tapi rasa masa mandi tadi tak niat mandi Jumaat. Betul tak niat. Jadi kejap lagi kena mandi. Hampa ada bilik kosong tak? Nak mandi? Boleh tumpang lah. Okey, hadis yang ke-7, perbuatan-perbuatan sunat sebelum menunaikan solat Jumaat. Amal terus. Tapi orang lelaki je lah. Orang perempuan dia tak boleh nak amal lah hadis ni. Sebab dia adalah kepada mereka yang nak menunaikan solat Jumaat. Lepas tu orang kata rugi kami. Tak rugi. Orang perempuan lagi senang. Saya tak buat benda ni kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Saya tak buat benda ni kerana Allah Ta'ala, mana nak dapat? Hang tak buat. Itu lebih orang perempuan, lebih juga orang lelaki. Sebab orang lelaki dia kena buat. Orang perempuan ibadat dia banyak tak buat. Awak tak puasa, Allah tak bagi. Awak tak mayang, Allah tak bagi. Awak tak pergi main mat, memang boleh, tapi SOP tak bagi. SOP tak bagi. Orang perempuan dia boleh sembahyang Jumaat. Tapi kalau orang perempuan dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia pun laksanakan benda ni. Tapi ghalibnya di masjid-masjid Malaysia ni orang perempuan tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab penuh dengan orang lelaki. Baik, kita tengok hadisnya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnin aw yamassu min tibi baytihi thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tidak
akan mandi seorang lelaki pun. Sebab biasanya orang lelaki yang pergi sembahyang Jumaat. Tapi orang perempuan boleh sembahyang Jumaat, tak ada masalah. Tapi kena tanya SOP dulu lah. Okey. Di sini adik-adik pergi sembahyang Jumaat ke mana? Oh, Covid tak boleh sebab ni kan SOP. Tak apalah. Jadi saya hari termasuk yang SOP kan, macam mana? Tak boleh saya bincang ni. Tidak akan mandi seorang lelaki pun pada siang Jumaat. Mandi pada siang Jumaat. Mandi siang Jumaat ni mandi pada siang hari sebelum pergi sembahyang Jumaat. Dia membersihkan apa sahaja yang dia mampu daripada sebarang bentuk kesucian. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, hari Jumaat sunat apa? Potong kuku, buang bulu-bulu yang dituntut. Jadi masa dia mandi tu dia selesaikan benda-benda tu. Dia bersihkan diri dia, dia cukur bulu yang sepatutnya, dia potong kuku, kemudian dia membersihkan apa saja yang dia mampu daripada sebarang bentuk kesucian, meminyakkan rambut dan janggutnya dengan menggunakan minyak miliknya. Maksudnya dia nak pergi masjid tadi, lepas dia dah elok mandi, dia bagi kemas rambut. Dia pakai minyak rambut. Kalau janggut dia bagi elok janggut dia, taklah janggut dia herot belah kanan, herot belah kiri. Dia bagi elok straight, siratal ladzina an'amta alaihim al-mustaqim. Okey. Kemudian atau menyapu jasad dan pakaiannya dengan menggunakan minyak wangi yang ada di dalam rumahnya. Nak tunjukkan dia berwangi-wangi. Dia pergi masjid tu dalam keadaan dia pakai minyak wangi. Tapi dia pakai minyak wangi takat yang ada dalam rumah. Dia tak perlu kelang kabut. Nak sampai kena pergi ke kedai, nak pergi beli minyak aptar dulu, takat yang ada. Kalau kebetulannya ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tanya kawan. Ada sikit boleh? Boleh, tak apa. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Jadi dia keluar dalam keadaan dia memakai minyak wangi. Kemudian dia keluar menuju ke masjid, lalu dia tidak memisahkan antara dua orang. Maknanya dia tidak pergi sembahyang Jumaat lambat. Sebab kalau dia pergi sembahyang Jumaat lambat, lepas tu dia nak duduk sah depan, dia akan kata, tepi sikit. Jadi orang dah duduk elok, terpaksa bagi laluan kat dia. Dia telah memisahkan di antara dua orang yang telah duduk di dalam saf. Jadi dia pergi sembahyang Jumaat awal. Kemudian dia keluar menuju ke masjid, lalu dia tidak memisahkan antara dua orang. Kemudian dia melakukan solat sunat yang telah dituliskan buatnya. Dia sembahyang sunat yang takat mampu, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid, lepas tu nak sembahyang sunat lagi, silakan. Kemudian dia mendengar secara bersungguh-sungguh apabila imam telah berbicara sewaktu khutbah. Sebab masa khutbah dah tak boleh sembahyang dah, haram dah sembahyang masa tu. Lepas tu kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, antara kesilapan yang selalu berlaku, orang sembahyang Jumaat, dia datang pergi sembahyang Jumaat, lepas tu dia terlewat. Dia sampai-sampai muazzin dah azan, tengah azan yang kedua. Dia akan masuk masjid, dia akan selalu buat apa? Dia akan berdiri. Dia tunggu sampai habis muazzin azan. Habis muazzin azan, dia pun Allahu Akbar, yang khatib nak start khutbah dah. Jadi dia sembahyang sewaktu khatib sedang berkhutbah. Sedangkan dia boleh sembahyang sewaktu azan sedang dikumandangkan. Lalu kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, yang sepatutnya dia tak boleh buat macam tu. Yang sepatutnya dia masuk masjid, orang tengah azan, lepas tu nak khutbah tu, masa azan tu dia sembahyang. Sebab dia dituntut untuk mendengar khutbah. Tapi kalau dia sampai-sampai memang imam sedang berkhutbah, dia tetap dituntut untuk mendirikan solat sunat tahiyatul masjid seringkas yang mungkin. Janganlah bantai 3 juzuk pula. Boy, nampak imam tu duduk khutbah, nampak sangat hang tak mau dengar aku khutbah. Nampak dia tak mau dengar khutbah. Jadi sepatutnya kalau kita dah main lewat, imam dah nak berkhutbah, orang pula sedang melaungkan azan, masa azan tu kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau dia dengar pula khutbah dengan bersungguh-sungguh, maksud dia tak lena lah. Dia lena habis. Maksud dia tidak tertidur, bahkan dia dengar bersungguh-sungguh apabila imam telah berbicara sewaktu khutbah, melainkan telah diampunkan baginya apa sahaja dosa kecil yang berlaku, di antaranya dengan Jumaat yang seterusnya. Daripada waktu itu
sampai sebelum solat Jumaat yang akan datang ni, dosa kecil dia kalau berlaku semua Allah ampun, Allah ampun, Allah ampun. Okey apa? Okey, mandi. Lepas mandi, bersihkan badan, potong kuku, potong bulu-bulu yang sepatutnya. Kemudian pakai minyak wangi. Lepas tu masjid awal. Lepas tu dengar khutbah. Sebelum tu yang sunat Asar. Lepas tu balik. Kesan dia 7 hari punya cerita punya dosa kecil semuanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang sangat mudah tetapi membawa kepada pembersihan diri kita daripada dosa-dosa kecil. Cuma perlu diingatkan, hadis seperti ini bukan maksud dia hang buat lagi, buat selesai, kita punya dosa kecil semua tak ada, jom kita buat. Sebab kalau buat pun tak lekat. Hadis seperti ini bukan nak menggalakkan kita buat dosa. Sebaliknya hadis seperti ini nak menunjukkan betapa kasihnya Allah kepada kita disebabkan kita ni umat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah tiba-tiba kita telah melakukan dosa kecil, maka kita rasa memohon keampunan Allah dan kita sangat yakin yang Allah telah pun mengampunkan dosa kita sebab kita telah melakukan perbuatan ini. InsyaAllah biiznillah subhanahu wa ta'ala kita berhenti setakat ini dahulu. Pertemuan sebelah petang nanti kita akan sambung semula ke hadis yang ke-8, iaitu kelebihan melaungkan azan. Ni pun orang perempuan kata, tu kami je nak, kami takkan nak laung azan juga. Dia kata, hampa sonok lah, hampa tak laung azan, hampa dapat pahala. Kami tak laung azan, tak dapat pahala. Orang perempuan, dia tak laung azan, dia dapat pahala. Dia laung azan, kita ni pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'la wa jazakumullahu khairah. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Ada rezeki kita bertemu lagi sebelah petang insya-Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.